Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi. Kita dapat bertemu sekali lagi pada pagi ini secara live untuk menyambung kembali ulang kaji kita lah. Program kita iaitu ulang kaji hukum tajwid, yang mana kita masih lagi menggunakan buku ni, buku ilmu tajwid ni. Okay, yang mana ada boleh keluar insyaAllah. Sama-sama lah kita ulang kaji. Sebab ilmu ni tak dapat tidak, nak hidupkan ilmu ni, nak ingat ilmu ni dia kena ulang kaji. Dia tak memandang sekali mengaji, ingat sampai bila-bila dah dia kena ulang. Sebab tu ulama kata baca sekali ulang 1000 kali. Nak menunjukkan kata ilmu tu susah nak lekat. Susah nak lekat di sini, dia kena ulang. Dia kena ulang lah. Tambat dah tu. Bila kita ulang ni dia kejap. Lama-lama dia jadi kejap, dia ingat sini. InsyaAllah. Ingat sampai mati. Baik, jadi sementara nak ingat lama tu dia kena ulang lah kan. Kena ulang kaji. Baik, untuk pagi ni kita akan bincang berkaitan dengan tajuk tulis siap dah tu. Tajuk dia makhraj huruf. Makhraj huruf. Bahasa Arab, bahasa kita panggil tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Okey, baik. Jadi sebelum saya nak baca kitab ni, saya nak baca kitab ni dulu sikit. Kitab ni dia sebagai sebagai inilah. Dia panjang juga kitab ni. Dia terang berkaitan dengan makhraj huruf lah. Jadi Imi dengar dulu lah. Tadi kita bincang kitab ni lah. Tajuk dia sama juga, makhraj huruf. Cuma yang ni dia ringkas sangat. Kitab ni dia ringkas sangat kan. Yang ni kita baca sikit lah. Okey, baik. Dia kata makhraj sebutan huruf ataupun tempat keluar bunyi huruf. Jadi dalam huruf hijaiyah ada apa? 28 kan. Setengah ulama kata 28. Setengah ulama lagi kata apa? 29 kan. 29. Sebab alif tu lah. Saya bagi tahu dah. Baik, pengertian makhraj huruf. Yang kita makhraj huruf tu apa dia? Makhraj huruf ni, makhraj bermaksud tempat keluar suara huruf-huruf Al-Quran. Bukan tempat keluar diri huruf tu. Alif, contoh dia ba kan. Bukan huruf ba tu yang keluar dari mulut kita, tak. Bunyi dia tu, bunyi dia. Jadi kata, ba mana dah? Ba tak ada pun dalam mulut. Bukan, ba bunyi dia tu. Bunyi dia. Tu. Kena faham lah. Sekali lagi. Makhraj bermaksud tempat keluar suara huruf-huruf Al-Quran. Huruf hijaiyah tu lah. Para ulama bersepakat menetapkan jumlah huruf-huruf hijaiyah atau abjad huruf Al-Quran sebanyak 29. Tu. Dia kata 29 kat sini, maknanya dia ulama yang satu lagi lah. Baik. Huruf-hurufnya ialah alif, ba, ta, sa. Betul lah sampai habis tu lah, sampai ya tu lah. Yang ni ulama mengatakan 29. Kemudian pula dia kata sebahagian ulama yang lain. Sebahagian ulama yang lain. Mana ni satu ulama lagi, ulama yang lain pula. Sana. Okey. Sebahagian ulama yang lain pula menetapkan abjad huruf-huruf Al-Quran ada 28 saja. Yang ulama yang tadi kata 29. Sepakat ulama. Dan ada juga setengah ulama yang lain mengatakan 28 sahaja. Huruf hijaiyah. Ini kerana dia kata sebab apa yang jadi 28 tu? Tadi 29. Sebab apa jadi 28? Ini kerana mereka tidak mengira huruf alif. Mereka tak kira huruf alif sebagai salah satu huruf konsonan. Tetapi alif dikira sebagai huruf mat ataupun vokal. Jadi hak kata 28 ni sebab dia kata alif tu, huruf alif tu bukan, dia tak termasuk dalam huruf hijaiyah. Dia sebagai huruf mat, huruf pemanjang suara yang saya beritahu kemarin. Tu. Jadi dia tak masuk lah. Sebab tu jadi 28. Okey, kemudian bab ini akan membincangkan, bab makhraj ni, makhraj huruf ni akan membincangkan tempat keluar suara huruf-huruf di atas. Antara, kalau hak kata 29 tu antara alif sampai ya tu lah. Dia duk bincang bab tu lah, tempat keluar suara huruf tu. Dan suara sebutan-sebutan lain yang berkait terus dengan pembacaan Al-Quran, seperti suara gunnah. Suara gunnah ni suara apa? Suara dengung. Di mana? Di hidung kita. Gunnah. Bila sebut gunnah di hidung lah.
Dan suara panjang tu bila suara mat tu, mat. Mat. Bila ada alif, waw ataupun ya, mat. InsyaAllah. Kemudian, suatu yang perlu difahami oleh pembaca, yang perlu yang mesti kena faham oleh pembaca ialah huruf hanya wujud pada tulisan bukan pada lafaz. Bila kita sebut huruf tu, dia keluar tak huruf tu? Nampak seketul-seketul keluar? Tak. Dia hanya wujud pada tulisan kan? Contoh dia macam mana? Apabila huruf ba dilafazkan, umpamanya dia kata bila huruf ba kita sebut, yang keluar adalah sebutan huruf ba kan? Kan keluar huruf tu, seketul ba. Tak? Keluar sebutan dia. Sebutan dia kena faham. Itu bukan tulisannya. Yang keluar itu bukan tulisan. Bukan tulisan ba tu keluar dari mulut, tak, keluar sebutan dia, bunyi dia. Tu. Yang tu kena faham. Maka kerana itu, apabila dikatakan makhraj huruf ba, sebenarnya ia menjelaskan tempat keluar suara tu. Tempat keluar suara ba tu. Bukan menyentuh persoalan pertulisannya. Bukan. Bila sebut ba keluar tulisan ba, tak, keluar bunyi ba. Keluar bunyi ba. Sebenarnya apa yang dilafazkan itu adalah suara huruf tersebut, bukan tulisan dia. Jadi yang keluar itu adalah suara, bukanlah tulisan. Bukanlah tulisan. Okey, kemudian apa yang lebih diutamakan dalam perbincangan makhraj huruf ialah cara menyebut. Cara kita nak sebut. Dia nak fokus tentang cara kita nak sebut tu. Kan? Bukan semua orang tahu cara nak sebut. Kadang-kadang kawan ni sebut bunyi macam lain. Cara dah. Kawan ni pula sebut bunyi macam lain pula. Padahal huruf yang sama. Kan? Tu, tak sama. Okey. Bukan mengenal pasti dari mana keluar huruf tersebut. Bukan semata-mata nak kenal. Okey, contohnya ba tu keluar dari mulut. Bukan semata-mata yang tu saja. Yang penting kita nak tahu cara nak sebut dia tu. Hak tu yang wajib, fardu ain. Yang tahu di mana tu fardu kifayah. Tak? Sebab tu hukum belajar dia ada dua kan. Hukum belajar fardu kifayah. Hukum mengamalkan ilmu tajwid fardu ain. Dia nak fardu ain. Dia fokus kepada cara nak sebut ba tu. Cara nak sebut huruf tu. Bukan semata-mata nak tahu keluar di mana huruf tu. Tapi kalau tahu dua-dua tu lagi cantik lah. Tu. Kan? Huruf tempat pun kita tahu. Lepas tu cara nak sebut pun kita tahu. Tu maksud dia. Kemudian, kerana mengetahui tempat keluar huruf akan melibatkan perbincangan ilmu, perubatan dan pergigian. Ni. Dia ada kait rapat dengan ilmu perubatan pula. Kalau tahu tempat keluar huruf kan. Sedangkan apa yang diutamakan oleh para qurra ialah menyebut huruf tersebut dengan betul. Tu. Yang para ulama Quran fokus adalah yang mereka utamakan adalah cara sebut tu. Cara sebut huruf tersebut dengan betul. Kalau seseorang tu kita tanya dia, mana makhraj huruf ba, dia tak tahu. Salah tak? Tak salah. Cuba sebut tengok, dia baca ba. Betul. Dia baca betul, tapi dia bila tanya huruf tu keluar dari mana dia tak tahu. Itu tak ada masalah. Yang tu yang ulama Quran yang utamakan. Biar tak tahu tempat keluar tapi sebut tu betul. Daripada tahu tempat keluar tapi sebut tak betul. Faham tak? Yang mana baik lagi? Tahu tempat keluar tapi sebut tak betul dengan tak tahu tempat keluar tapi sebut betul. Hak mana okey? Sebut betul. Sebut betul je. Ni tahu tempat keluar tapi sebut tak betul. Buat apa? Kan? Nak hak betul. Sebab kita nak baca tu kan. Kalau sekadar tahu sebut tak betul tak jadi. Tu. Baik. Seperti benar diriwayatkan oleh Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu pertama. Sebab Rasulullah ni Jibril ajak dah. Guru dia adalah Jibril, Sayyidina Jibril lah. Belajar baca. Sebut mereka Jibril sebut, Nabi pun terima sebut terus. Bukan belajar tahu di mana tempat keluar di mana tak. Cara talaqi. Sebab tu bila Quran ni dia kena cara talaqi, berguru. Bukan boleh belajar kat YouTube semata-mata. Dia tak apa, dia betul hak kita tu. Kalau kita baca salah dia tegur tak? Dia tak tegur lah. Dia direct tu kan. Kita ni. Masalah kita ni. Okey, habis. Okey. Okay dah. Dia panjang sikit. Sebab kita bincang makhraj saja. Sebab dalam kitab ni dia ringkas sangat. Okey, yang kedua makhraj muhaqqaq. Ejaan mim ha qaf qaf muhaqqaq.
dan muqaddar, ejaan dia mim, qaf, dal, ra. Muqaddar. Baik. Huruf-huruf yang dilafazkan itu ada yang keluar dari makhraj muhaqqaq ataupun konsonan, iaitu huruf makhraj yang dapat dikenal pasti tempat keluarnya. Jadi huruf yang keluar dari makhraj muhaqqaq adalah makhraj huruf yang dikenal pasti. Muhaqqaq. Kemudian seperti suara huruf dari lidah. Contoh dia huruf apa daripada lidah? Sin, zai, apa ni? Sad. Yang tu termasuk makhraj huruf muhaqqaq sebab kita dapat pasti di manakah tempat keluar dia. Macam huruf sin di mana keluar dah? Hujung lidah, tekan belakang, gigi kecil bawah kan? Sa. Jadi kita kenal pasti tempat keluar dia, yang tu dipanggil makhraj apa? Muhaqqaq. Contoh dia huruf ba kan? Ba keluar dia di mana? Bibir. Kita boleh tahu tak tempat dah? Tahu kan? Yang tu dipanggil makhraj muhaqqaq. Tu. Dan yang lain-lain lah. Hak bahagian halkum, lidah. Tu. Tu kita boleh tahu tempat keluar dia dinamakan makhraj muhaqqaq. Okey, kesemua 28 huruf abjad yang disebut tadi adalah suara-suara huruf yang mempunyai tempat keluar yang dapat ditentukan. Dinamakan muhaqqaq. Dapat ditentukan tempat keluar ada. Di lidah, di bibir, di kerongkong kan. Kita dapat tahu tempat dia. Kemudian suara dengung iaitu gunnah, bahasa Arab dia gunnah lah. Yang merupakan suara yang keluar dari mim dan nun, betul tak? Mim dan nun memang sifat dia gunnah, dengung. Walaupun bukan hukum ikhfa, bukan hukum wajib gunnah, diri dia memang ada dengung lah. Tu dia kata sini. Suara dengung iaitu gunnah yang merupakan suara yang keluar dari mim dan nun. Juga tergolong dari makhraj muhaqqaq. Maknanya mim dengan nun ni dia terdiri juga makhraj. Termasuk juga dalam makhraj muhaqqaq. Kerana suara dengung itu tetap boleh dilafazkan apabila ditekan suara ke pangkal hidung. Jadi kita tahulah makhraj ada di hidung tak? Kan? Nun dengan mim ni. Jadi kita boleh tahu, kita boleh tentukan makhraj mim dengan nun, maka dia termasuk dalam makhraj muhaqqaq. Walaupun tanpa sebutan mim dan nun sakinah. Tu. Kemudian makhraj muqaddar. Muqaddar pula. Yang tadi muhaqqaq. Makhraj muqaddar ataupun vokal ialah makhraj yang tidak dapat ditentukan dengan tepat tempat keluar dia. Antara contoh makhraj muqaddar ialah suara 3 huruf mat, iaitu alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah dan waw sebelumnya dhammah. Jadi huruf mat ni kita boleh tentu tak di mana keluar dah? Boleh tentu tak? Kita tak boleh nak tentu dah. Memanglah kita tahu dia duduk di kawasan rongga. Rongga mulut dengan rongga kerongkong. Tapi kita boleh tunjuk tak di mana? Tak boleh, tak tahu. Okey, dia kata apa? Suara huruf-huruf mat ini, alif waw ya tu lah, adalah makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar ni maksudnya makhraj yang tidak dapat ditentukan tempat dia. Kerana rongga mulut, iaitu jauf. Rongga mulut saya tunjuk tu hak. Boleh kita gengang. Makhraj mat ada itulah. Rajauf itu adalah ruang lapang di dalam mulut kita. Bila kita buka mulut dia ada ruang dalam tu. Ruang lapang dalam mulut kita yang tidak dapat ditentukan dengan tepat. Kita tahu dia duduk kawasan rongga tu, tapi kita nak tunjuk tepat tu tak boleh. Tak tahu tak mana. Faham tak? Yang cuma yang kita tahu huruf mat tu di kawasan rongga sahaja. Boleh tunjuk tepat tak? Ni alif duduk tang ni, alif mat. Waw mat duduk tang ni. Dia tak boleh tunjuk tepat sebab kita tak tahu. Ya, yang kita tahu dia duduk di kawasan rongga sahaja. Tu. Kita tidak dapat tentukan dengan tepat dari mana keluarnya suara huruf mat itu. Suara huruf mat itu pula bergantung kepada huruf-huruf lain sebelumnya yang berbaris fathah, kasrah dan dhammah. Jadi huruf mat ni dia perlukan huruf yang lain. Contoh dia alif mat kan. Kalau alif mat kita tak boleh nak tentu di mana tempat keluar dah. Dia perlukan huruf yang lain. Contohnya huruf lain huruf mim kat depan. Mim fathah, alif madah. Ma. Dia nak huruf yang lain. Manakala dia duduk seorang dia, jadi kita nak tentu tempat dia tak boleh. Bergantung pada huruf lain sebelumnya yang berbaris fathah, kasrah atau dhammah. Huruf-huruf mat itu sendiri apabila berbaris, ia mempunyai tempat keluarnya sendiri seperti alif. Apabila berbaris, ia adalah huruf hamzah. Ingat tak siapa main? Ya. Huruf alif, kalau dia berbaris, dia jadi huruf hamzah. Dia bukan alif lah.
Sebab huruf alif mat ni dia tak terima baris. Tu asal dia huruf mat. Tapi bila dia berbaris, dia tak dipanggil huruf mat dah, dia panggil hamzah pula. Seperti alif apabila berbaris, ia adalah huruf hamzah yang keluar dari hujung kerongkong. Seperti suara huruf waw pula keluar dari dua bibir. Asal dia huruf mat kan, waw. Dia tak boleh tak tentu tempat keluar dah sebab dia makhraj muqaddar. Tapi apabila dia jadi huruf waw, dia berbaris, maka kita dapat tentukan makhraj dia. Macam waw kan, waw. Waw pula tempat keluar dari mana? Bibir kan. Bibir. Dan suara ya pula keluar dari tengah lidah. Okey, apa yang dapat disimpulkan di sini ialah suara huruf-huruf Al-Quran itu terdiri daripada 28 suara huruf hijaiyah. Suara dengung dan 3 suara mat ini menjadikan 30 sebutan huruf tersebut. Huruf kesemuanya. Asal dia ada 28. 28 tu huruf apa? Huruf makhraj muhaqqaq. Makhraj yang dapat ditentukan tempat keluar dah. Dia campur dengan dengung satu, campur dengan huruf mat satu. Huruf mat itulah, alif wa ya itulah, jadi 30 sebutan huruf kesemuanya. Baik. Jadi ini panjang lagi. Kita terus tengok kitab ni pula. Baik. Kita tengok kitab ni pula. Okey, pelajaran yang pertama dia kata makharijul huruf. Makharijul huruf. Makharijul huruf ni maksudnya makhraj huruf. Kalau kita mengaji ilmu sharaf, makharijul tu dipanggil jamak, kata jamak. Kata jamak daripada makhraj. Asal dia macam mana? Asal dia kharaja, perkataan dia asal kharaja, keluar. Kharaja yakhruju khurujan fa huwa kharijun wa dzaka makhrujun. Itu kalau kita mengaji ilmu sharaf, tasrif. Saya dengar tak ilmu sharaf? Saya dengar. Tak dengar. Okey, tak apa. Saya dulu pernah mengaji pondok, jadi tahulah juga sikit-sikit. Nak kata tera tu tak tera, tapi tahulah asas-asas tu. Patilah sikit-sikit. Jadi makharij ni maksudnya segala huruf-huruf, segala tempat keluar huruf, segala tempat keluar huruf. Huruf tu jamak juga tu. Asal dia harfun, satu huruf. Harfani, dua huruf. Hurufun, jadi banyak huruf. Banyaklah 28. Tak? Kalau satu huruf ba saja harfun. Ni dah 28 kan? Hamzah sampai ya kan? Jadi kita huruf lah. Huruf-huruf. Segala tempat keluar, segala huruf-huruf. Tu kalau ikut terjemahan asal macam tu lah. Tapi jadi tak faham lah sikit. Segala tempat keluar, segala huruf-huruf. Tu kalau ikut terjemahan macam tu. Tapi di sini dia buat cara mudah lah. Nak bagi orang faham kan? Segala tempat keluar huruf. Yang tu pun dah okey lah. Bila sebut segala tempat keluar huruf tu maknanya banyak dah. Takkan nak sebut segala tempat keluar segala huruf-huruf lagi. Dah segala mula-mula tu okey dah. Tak payah ada borah segala huruf-huruf tu. Segala tempat keluar huruf. Maknanya banyak lah tempat huruf tu. Ni terjemah sebiji kan. Segala tempat keluar segala huruf-huruf. jadi apa? Jadi bertindih lah. Jadi tak apa nak faham lah. Jadi pening sikit. Buhat depan tu sudah segala tempat keluar huruf. Okey. Baik, yang pertama sekali bahagian halqiyun. Halqiyun. Ada berapa huruf? Halqiyun ni? Ya. Halqiyun ada berapa huruf? 6. 6 huruf. Ada 6 huruf. Halqiyun ada 6 huruf. Yang pertama di mana? Ustaz. Dalam halqiyun tu. Bahagian yang pertama sekali. Tengoklah kitab tu. Bawah pangkal. Tengoklah kitab tu. Tengoklah buku. Dalam. Di dalam. Di dalam ni di mana? Bawah ni. Ni, bawah ni. Ada berapa huruf ni? Bawah ni? Ada 2. Ada 2. Apa? Huruf apa? Hamzah dengan ha simpul. Ya, hamzah nah, bukan alif nah. Hamzah. Sebab alif ni huruf mat. Hamzah di bawah ni. Baik. Okey, hamzah di sini lah. Macam mana kita nak tahu kata hamzah tu keluar di sini? Kita nak kesan dia macam mana? Bila kita sebut tu dia ada getaran di bahagian tu. Ataupun kita matikan dia lah. Selalunya kita matikan huruf tu. Kita letak hamzah kat depan, hamzah baris dan hamzah sukun. Hamzah fathah, hamzah sukun bunyi a. Sini.
Ma, A. ta'kulun, mu'minun. Ni sini. Pastikan di sini lah. Jangan tekan tengah. Mu'minun. Itu ain. Tapi bila kita tempat tu, saya kata kadang-kadang kita tahu tempat keluar tu tahu lah. Tapi bila baca dah jadi ain juga. Lagu benar tu. Tu saya kata lebih baik daripada tak tahu tempat keluar huruf daripada baca betul daripada tahu tempat huruf baca tak betul. Sebab tu ulama lebih utamakan baca betul tu. Baca betul tu, depa nak baca betul walaupun tak tahu tempat keluar tak apa, tak ada masalah, yang penting baca betul. Tu. Jadi di sini lah hamzah di sini bawah ni, pangkal di sini dipanggil pangkal. Pangkal apa ni? Pangkal halkum lah. Halkum. Sini halkum, takkan pakai lidah kot ni. Pangkal halkum lah. Baik, yang kedua huruf ha simpul. Ha simpul pun di sini juga. Ha. Satu lagi ha apa? Ha pedas. Ha pedas tengah ni. Jangan silap lah. Ha simpul bawah, ha pedas tengah lagi dia. Ihdinas. Dia tukar. Ha simpul dia tukar ha pedas. Dia punya ha pedas tak boleh. Dia kena ha simpul bawah ni. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Tu. Okey, kemudian yang apa dia pula? Seterusnya di tengah halkum. Tengah halkum. Tengah halkum di mana ni? Tempat kalau orang lelaki ni dia ada ni lah, dia ada biji ni. Biji halkum. Dia ada berapa huruf? 2 huruf. Yang pertama ha pedas. Ha pedas sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat roh. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Roh. Sini. Tengah ni. Tapi ramai yang baca salah kadang-kadang. Orang tua pun sama, orang budak-budak lagi. Orang tua pun sama kan. Sebab apa jadinya tu? Sebab dia tak faham tempat keluar huruf dan cara nak baca dah tu dia tak erti. Dia pergi baca ha juga. Tu. Seterusnya huruf ain. Ain juga di tengah juga. Di tengah juga. Tekankan suara di tengah ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sini. Alamin. Ingat kalau bawah. Alamin. Beza lah. Ain tengah. Tekan di tengah. Tu pun ramai yang salah. Bila tak tekan habis. Dia jadi hamzah. Dia kena tekan. Tu. Kemudian seterusnya ni. Di luar. Atas. Di luar maksudnya di hujung ni lah. Di hujung. Ni di bawah ni. Di bawah. Tengah dan di hujung ni. Di hujung ni huruf apa? Kho dan Ghain. Bukan khain. Ghain. Emi pun kita tengok bacaan tu ada juga tertukar. Ghain dengan kha. Jadi pastikan kenal betul-betul tempat dah. Tempat dia sama. Sebab tu dia tertukar sebab sama. Tempat dia dekat ni juga. Ghain pun sini. Kha pun sini. Cuma cara nak sebut tu saya kata tu. Cara nak sebut tu. Sebab tu ulama utamakan cara nak sebut. Kalau kha. Kalau ghain kha. Ghairil lah. Bukan khairil. Ghairil. Hati-hati lah, hati-hati. Silap sikit lah. Ghairil maktub. Tukar huruf maknanya kita telah mengubah dia punya terjemahan. Terjemahan ayat tu. Kalau sengaja berdosa. Kalau dalam belajar tu kira diampun lagi lah. Tapi kena belajar bagi fokus lah kan. Belajar bagi faham. Sampai faham insyaAllah. Ghairil. Bukan khairil. Tu. Dia takut tertukar. Sebab makhraj dia sebelum satu tempat ni. Satu tempat. Okey. Contoh dia macam kita naik bas kan. Kita naik ferry kan. Kita bawa beg sama dengan beg kawan tu. Tak pula dekat-dekat. Agak-agak boleh tukar. Jadi kan turun pula galut-galut pakai sambak macam tu. Sampai rumah kita buka, awak ada baju perempuan. Dia pula, awak ada barang orang lelaki. Tukar beg sama. Tak dekat-dekat pula. Turun pula galut-galut. Elak sambak pakai sambak macam tu ya. Nah ya. Kalau ada nombor telefon boleh lah tanya balik ni macam mana saya nak tukar balik. Kalau tak ada kan pakai tak ada bagi tempat-tempat lah nampak aku. Tu. Begitu juga kha dengan ghain duduk dekat-dekat. Sebelah. Satu tempat di sini. Jadi silap hari bulan boleh tukar. Boleh tak? Kha, ghain, gha, kha.
Ra, kha. Okey, kemudian ni yang kedua. Yang kedua lidah Ustaz. Ya, makhraj lisaniyun, iaitu Lisaniyun. lidah. Lisan tu maksud bahasa Arab. Bahasa kita panggil lisan iaitu lidah. Okey, di manakah? Kita bahagian pangkal. Okey, yang pertama di bahagian pangkal iaitu huruf qaf. Di mana pangkal? Kalau kita buat misal ni lidah kita. Ni lidah kita. Di mana pangkal ni? Tak mana? Tak ni ke? Tak ni ke? Tak ni. Tak sini. Tu. Tak sini. Sini dipanggil pangkal Sini dipanggil apa? Ujung? Ujung Ujung lidah. apa? Ujung lidah Di sini tengah lidah. Ni di sini. Dia qaf, di sinilah qaf. Pangkal. Qaf. Qa, qai, Qa, qu, qi, qa. qu. Bunyi tebal, bunyi dalam lah. Sebab apa? Sebab dia pangkal ni duduk dalam. Ni duduk luar, ni duduk tengah, ni duduk dalam ni. Jadi bunyi dia dalam. Qa, qi, qu. Bunyi dalam dalam. Okey, kemudian seterusnya Sebenarnya hampir di pangkal. Kaf. Baik, hampir di pangkal Okey, macam tadi ni pangkal. Jadi di kawasan ni ada dua huruf. Qaf belakang sekali, kaf depan sikit. Depan sikit maknanya hampir tak dengan pangkal? Hampir kawasan Hampir. pangkal tu. Ka, ki, ku, ki, ka, ak, ka. Bunyi bahagian tu lah pangkal. Okey, hampir dengan pangkal. Okey, kemudian ni sebenarnya di tengah lidah. Okey, di tengah ni di tengah lidah ni, tengah lidah. Dia tunjuk ni nampak sikit kan. Ni lidah ni hujung ni tengah. Kawasan ni tengah. Baik, di tengah ni dia keluar 3 huruf. Huruf apa? Ya, jim dan shin. Shin. Bukan sin, shin. 3 huruf. Shin. Baik. Jadi 3 huruf tu keluar ada di tengah tu lah. Bila kita sebut dah, tengah lidah ni dia terangkat sikit ke langit. Ni langit, terangkat tu. Ya. Ja. Sya. Dia terangkat tengah lidah ke langit lah. Okey, habis. Seterusnya, Amir. Sebenarnya tu ada lidah lagi. Hujung atas dan kiri kanan dengan rapat. Macamnya hujung atas. Hujung atas kiri kanan dengan rapat. Maksudnya hujung lidah. Hujung lidah. Bukan. Hujung atas dan kiri kanan. Baik. Yang ni dia kitab ni dia rikah, dia tak pernah faham sikit. Baik, huruf dha ni lidah kita. Dha ini kawasannya di bahagian tepi ni, Start daripada sini pangkal lidah ni ke hujung sini. Ni. Sepanjang ni adalah tempat dhad. Kalau belah ni lah. Belah ni lah. Belah ni. Mana jari ni. Belah ni belah kanan ataupun belah ni. Dua-dua ni. Kalau ikut kebolehan seseorang. Kalau dia boleh belah kanan, dia angkat belah kanan, dia rapat belah kanan. Gigi geraham belah kanan. Kalau dia boleh belah kiri, dia angkat lidah tu belah kiri, dia rapat belah kiri. Gigi geraham. Rapat. Yang penting rapat. Bo. Out. Jangan lantun. Tapi kebanyakan yang baca macam tu lah. Bila baca tu lantun kan. Fi tadlin. Salah. Dalam surah apa? Surah apa tu? Fi tadlin tu surah apa? Ar-Ra'd. Ra'aital ladzi alam tara kot. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi dia alam tara kaifa. Jadi huruf dha tu sukun, jangan lantun. Fi tadlin. Salah. Tapi ramai yang baca macam tu. Kadang-kadang tu imam pun tak perasan, jadi juga. Jadi hak belakang ni reti ni. Jadi tak pun nak sedap bayang tu imam macam salah. Nak mufarakah pun taklah sampai batas mayang. Kalau tu imam tu batas mayang kena mufarakah. Dia baca salah cuma tu lah. Sunat, benda yang sunat bila buat salah ni pahala dah kan. Jadi kita hak belakang ni hak reti ni jadi macam tak pernah sedap sikit kan. Fi tadlil. Jadi impitkan bahagian lidah ni, Kalau kanan angkat lidah tu rapat ke gigi geraham. Fi tadlil. Jangan lantun. Ghairil
maghdu. Saya pun belah kanan lah. Saya pun boleh belah kanan. Belah kiri saya tak tiak. Belah kiri tiak. Emil saya pun tak ti. Belah kanan boleh lah. Sikit-sikit Belah kiri lagi tu. Qop tak boleh. Fi taub. Fi taub. Taub. Tengok kena lidah. Qop. Bukan lidah, bukan awak gelak. Dia cuma rapat tepi lidah. Ramai tak boleh ni. Huruf dha. Depa kata payah. Payah lah. Memang payah lah kalau yang tak faham lagi. Dah boleh tu insya-Allah lah. InsyaAllah. Okey. Kemudian ni Seterusnya Seterusnya. hujung dan permukaan huruf lam. Hujung dan permukaan Hujung dan permukaan. Baik. Jadi lam ni hujung lidah. Kalau dalam kitab lain dia kata hujung lidah, hujung tepi lidah. Ni hujung lidah, ni betul-betul hujung. Dia nak tepi ni sikit. Kini belah kiri atau belah ni? Tepi Ni, tepi ni. Dia tak hujung betul-betul. Ni kalau jari ni hujung betul-betul. Ni jari ni hujung betul-betul, dia nak tepi ni sikit. Hujung tepi lidah. Tekan pada tekan pada langit. La. Al. Hujung tepi lidah tu tekan pada langit. Langit dekat gusi tu lah. Alhamdu. Kena tak bahagian ni? Kena tak? Kena kan? Sebab dia hujung dengan hujung tepi ni dekat-dekat sebelah lah. Jadi bila kan hujung kita lembut. Bila tekan kan kena. Alhamdulillah. Tu. Okey. Boleh lah? Boleh Sat. Tu. Kemudian huruf apa? Nun. Huruf nun di mana hujung lidah di bawah makraj lam. Hujung. Okey, macam mana nak jentuh? Macam mana? Nampak tak? Ni kalau lam hujung lidah tekan sini. Kalau nun belakang sikit. Lam depan sikit, nun belakang sikit. An. Belakang sikit belakang sikit. Belakang sikit. Jadi lam, nun dengan ra ni dia dekat-dekat. Dekat-dekat sebelah. Tu ya. Jadi kita faham tu lah. Lam depan, nun belakang sikit, ra belakang sikit. Kemudian jadi nun tekan tu an. Okay, kemudian hujung lidah menekan dua gigi atas bahagian hadapan tapi agak mendekati langit-langit. Cara dia abang tu tak pernah faham. Jadi kalau kita tengok lagi tak lain keluar dari hujung lidah juga, cuma tempat dia belakang nun lah. Ar fil lidah. Dia nak kata tekan sangat pun tak juga sebab hujung lidah tu ada getaran. Ada getaran. Takrir sifat dah. Kawasan tu lah, kawasan dia langit dah. Belakang nun sikit. Kemudian ni huruf apa? Huruf ta, dal, to, hujung lidah dan pakai hujung lidah. Hujung lidah dan pakai gigi atas bahagian hadapan. Ni kita tak tahu lah kan. Tekan dia. Tekan ni kita gigi tak. Kot tu lah. Ni belakang ni. Gigi kot tu. Gigi kot lah. Gigi kot ni lah. Gigi kot ni lah. Atas. Belakang ni lah. Belakang gigi. Ta. To. Cuma to ni. Kalau to tekan bahagian ni atas ni. Ni kata gusi. Atas ni gusi. Dekat ni. To. Kalau ta. Kalau dal tengah. Belakang. Gigi kecil tu. Kalau ta bawah sikit. Kawasan ni lah. Macam kita bincang dalam to. Da, ta. Okey, kemudian huruf apa? Huruf zai, sin, sod. Okey. Huruf 3 huruf ni hujung lidah dan hujung gigi atas bahagian hadapan. Bukan atas lah. Di bawah. Gigi bawah. Hujung gigi kecil bawah. Gigi kecil bawah, belakang gigi kecil bawah. Tu. Dia payah sikit dia abang. Bawah gigi bawah. Okey. Zai, za. Hujung lidah tekan za. Sin, sa. Tu juga. Sad,
Sa. Oh, Sa. sa. Bukan muncung lah. Sa. So. Sa. Salah lah. Sa. Apa muncung salah. Bukan muncung. Bukan huruf bibir lah sa ni. Huruf lidah. Sa. Lidah. Sa. Jadi 3 huruf ni sifat dia sama lah. Antara sifat dia adalah apa dia? Sofir, desiran. Sofir. Okey, kemudian Seterusnya huruf huruf tha, zal, dha. okey, 3 huruf ni dia kata di mana? Hujung lidah Hujung lidah dan hujung dan gigi hujung gigi. atas bahagian depan. Tak fahamkan tu. Hujung lidah tu. Hujung lidah. Dikeluarkan sedikit. Dan hujung gigi atas ni sentuh hujung lidah tu. Sentuh tak? Sentuh. Dah. Dah. Tu. Kemudian za, sa, za. Dha. Sa, za, za. Tempat Dha. keluar dia sama. Dha. Hujung gigi, hujung lidah keluar sikit. Hujung gigi atas sentuh hujung lidah tu. Sa, za, za. Cuma bezanya 3 huruf ni, za tu tebal lah. Za tu tebal. Sifat tu beza Za. sifat. Beza sifat. Okey, habis. Ustaz, tanya. Yang dha tu muncul mulut juga ke tak payah agak? Za tu huruf apa? Huruf bibir ke huruf lidah? Tanya tu. Dha, huruf lidah. Huruf lidah. Sebab apa kena muncung? Kan Va. Oh, va. Va. dha. Oh, va. Dha. Va. Va. Tak ada. Setengah orang nak dapatkan tu tebal kan. Dia dha. Tebal itu bukan Dha. bibir. Yang menyebabkan tebal itu adalah sifat za itu. Isti'la. Terangkat pangkal lidah. Va. 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 Dan tengah lidah itbaq. Sifat za itbaq merapat tengah lidah dengan jalan keras. Bukan va. Va. Bukan itu. Itu bibir. Sedangkan za bukan bibir. Va. Va. Dha. Va. Dha. Dia lidah tu nak tunjuk payahlah. Tunjuk jari. Lidah. Tengah lidah dengan tengah lidah ni dia naik. Naik tu yang menyebabkan tebal. Bukan bibir. Kalau tanpa muncung tu salah. Ini Syekh harap cukup tegur lah. Cukup barah lah. Syekh Jabir hak meninggal kata ni. Dia orang Arab. Asal dah daripada Madinah. Dia menikah orang, dia main Indonesia kot. Jadi ulama di Indonesia. Dia meninggal. Dia ada tegur dia kata. Huruf-huruf sad, dad, ta, za tu lah. Bukan huruf muncung mulut. Tak payah muncung. Bukan dia huruf bibir, dia huruf lidah. Va. Bukan va. Dha. Salah lah. Yang tu kita kena perbaiki lah. Kemudian, habis. Seterusnya ni. Seterusnya kita ke huruf bibir. Syafawiyun. Bahasa Arab panggil syafawiyun. Iaitu bibir. Bibir ni mulut lah, bahasa kita mulut. Bibir ni bahasa buku tak? Mulut pun bahasa buku kan? Betul tak? Mulut. Betul lah. Kurang lah kita cakap. Baik. Bibir. 2 bibir lah. Bibir atas dan bawah. Okey, yang pertama. Perut bibir bawah dirapatkan dengan hujung gigi atas sebahagian depan. Fa. Fa iaitu perut bibir bawah ni. Perut sebelah ada ayat li'ah. Ni. Sebelah lembut tu lah. Bukan luar ni. Hak dalam ni. Rapatkan ke gigi kecil ni. Gigi kecil ujung tu sentuh tu. Fa. F. Tu rapatkan. Okey. Kemudian seterusnya huruf apa? Ba. Seterusnya huruf ba. Bibir bawah bertemu dengan bibir atas. Bibir bawah bertemu dengan bibir atas. Ba. Bibir lah. Huruf bibir lah tu. Ba. Bila kita sebut ba, keluar tulisan ba ke keluar bunyi dia ba? Keluar bunyi ba. Boleh kan? Itu yang duduk abang kita tu tadi tu. Keluar tulisan kata, keluar nampak ba keluar. Power lah. Tak tahulah kelebihan Tuhan bagi. Baik. Kemudian mim. Bibir bawah dan atas dirapatkan juga. Apa beza ba dengan mim? Beza dia kalau ba dia dirapatkan secara kuat. Kalau mim tengok perkataan atas tadi. Kalau ba, bibir bawah bertemu dengan bibir atas bertemu saja. Tapi tak payah dirapatkan. Faham tak? Okey. Kalau mim tu bibir bawah dan atas dirapatkan. Faham tak? Maknanya kalau ba dirapat bertemu saja. Ba. Tak payah ba. Tak payah tekan. Faham tak? Kan? Itu bertemu tak payah tekan. Kalau mim dirapatkan. Ma rapat. Ma.
Okey, kemudian waw Huruf yang terakhir waw. waw, Waw. bahagian mulut ni. Wa ni maksud dia Jana di bawah, bibir bawah dan atas dibuka sedikit. Wa, Wow. wa, Wow. wa. Wow. Sikit. Tu. Okey, lagi? Ini Seterusnya bahagian rongga. rongga, jaufiun. Bahasa Arab panggil jauf. Jaufiun maksudnya rongga. Apa maksud rongga ni? Rongga ni apa dah? Sepanjang dalam mulut kita. Sepanjang. Okey. Kurang tepat. Rongga ni maksudnya kawasan yang ada ruang. Kawasan yang ada ruang. Mulut kita ada ruang. Ada? Kita tengok ada dalam. Halkum ada, cuma tak boleh nak tunjuk lah. Dalam halkum ni ada, nak tunjuk tak boleh. Jadi rongga mulut hingga rongga kerongkong. Tempat yang berada di dalam kerongkong. Dia kata kerongkong di sini. Tapi kena tambah sikit, kerongkong dan mulut, rongga. Dia ada dua. Rongga kerongkong dan rongga mulut. Iaitu tempat keluar huruf mat, kan? Alif, waw, ya. Yang dipanggil tempat keluar huruf apa ni? Muqaddar. Makhraj muqaddar yang tadi ni. Apa maksud makhraj muqaddar? Makhraj yang tidak dapat ditentukan. Kita boleh tunjuk dah huruf alif keluar tanah. Kita tahu tempat keluar di rongga, tapi boleh tunjuk tanah. Alif keluar dari telinga. Tak boleh tunjuk. Cuma kita tahu dia duduk kawasan tu, kan? Tahu saja kawasan tu. Kan? Nak tunjuk tempat tu tak boleh. Itulah dipanggil makhraj muqaddar. Kalau yang lain tadi, hak lain tadilah, hak huruf hak fa, ba, mim, hak lain-lain tadilah, huruf lidah kan. Yang tu dipanggil huruf apa? Makhraj apa? Muhaqqaq. Iaitu makhraj yang dapat ditentukan. Kalau ba, kita boleh tahu tak tempat keluar mana? Boleh tahu? Boleh tunjuk tak? Boleh? Ba, bibir ni, ni. Kalau alif waw ya tak boleh nak tunjuk tepat. Cuma kita tahu dia duduk di kawasan rongga sahaja. Takat tu kan. Tu dimaksudkan dengan makhraj muqaddar yang ditakdirkan makhraj tu. Okey, jadi tempat keluar huruf mat di situlah. Bila kita baca panjang kan? Maliki yaumiddin. Buka dah mulut. Buka. Rongga kita tu buka. Jadi huruf mat di situ lah. Mana tu tak boleh nak tunjuk. Tak boleh nak tunjuk tempat, tak boleh. Pasal dia makhraj muqaddar. Okey, tak dapat nak tentukan dengan tempat. Waw pun sama juga. Ni sama lah. Makhraj. Bila kita buka mulut, makhraj kita terbuka. Makhraj dah. Rongga. Mi, mu. Rongga ni pun terbuka ni. Tapi dah tak boleh nak tunjuk duduk dalam ni. Okey, habis. Kemudian seterusnya. Huruf pangkal hidung. Okey, khaysyumiyun. Iaitu pangkal hidung. Di mana pangkal hidung ni? Tunjuk sikit. Di mana pangkal hidung? Atas. Okey, atas ni. Kalau ni ujung hidung. Ni tengah. Ni atas ni. Ni kalau masuk ayak ni pedih ni tak ni. Tak? Bisa mandi kan? Mandi latar betul lah. Tempat-tempat dalam kita terlemas. Taklah lemah sangat kita lemah. Tersedut ayak. Tersedut ayak ni. Pedih tak ni. Sebab tu orang lemah dia meninggal gitu. Masuk ayak ni. Kembur masuk telan lagi. Masuk kuning. Nak nyawa, nak sedut udara, tu ayak masuk. Pergi. Tempat udara tempat kita nafas kan. Tu. Ayak masuk habis. Dipalam dengan ayak, udara apa tak masuk dah, habis, mati. Tu. Jadi tempat keluar khaysyumun di sini hidung. Rongga hidung, dia panggil rongga. Kawasan yang ada ruang di sini. Baik, di situ dia kata di sini hal ini sama ada pada ketika hukum idgham al-ghunnah lah. Ikhfa ataupun idgham mislain pun sama juga, idgham mislain, idgham al-ghunnah, ikhfa ataupun iklab. Dia melibatkan hukum-hukum yang dengung. Nun sukun dan tanwin. Dan juga diri nun dan diri mim itu sendiri pun sama juga. Sebab sifat dia asal adalah ghunnah. Contoh nun ni kan, nun. Nun tu diri dia memang ada dengung. Mim ada dengung. Tu. Jadi di khaysyumun. Baik. Yang terakhir ba bawah tu. Mim apa ni masuk dalam khaysyumun dengung juga, pangkal hidung juga. Mim yang diidghamkan dengan mim iaitu idgham idgham mislain kan. Dengung juga. Dia melibatkan pangkal hidung juga dengung. Kemudian mim diikhfakan dengan ba, ikhfa syafawi tu bahagian mim mati. Termasuk dalam ni juga. Makhraj ada di sini juga, dengung di sini. Khaysyumun pangkal hidung. Nah.
Kemudian ekoran dari hukum bacaan, hukum hakam bacaan tersebut, maka makhrajnya berpindah dari tempat asal ke makhraj hidung. Asal dia mim makhraj dia di bibir tak? Asal dia. Ya Ustaz. Tapi berpindah ke hidung. Sebab apa? Sebab apa? Dengung. Sebab dia melibatkan dengung tu lah. Kan? Kan dia jadi hukum dengung. Dia jadi daripada bibir ke hidung lah. Asal dia mim bibir. Dirapatkan tapi berpindah ke makhraj hidung. Sebab dia dengung. Jadi ketika dengung makhraj ada di sini. Ketika tak dengung makhraj ada di bibir. Mim tu. Faham tak? Mim. Okey. Nun, kalau nun bersama juga. Ketika tak dengung makhraj ada di mana? Hujung lidah. Di langit kerahan. Ya. Tapi ketika dengung dia berpindah ke sini. Dengung tu. Okey. Boleh dah? Jadi untuk pagi ni sekian dulu berkaitan dengan makhraj, insya-Allah. Besok kita sambung pula pelajaran yang kedua insya-Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang telah kita kongsikan pada pagi ni kita dapat faham insya-Allah. Baik. InsyaAllah panjang umur, esok kita jumpa lagi pada waktu yang sama insyaAllah lah, kalau tak ada apa-apa. Kalau Amy tak boleh, beritahu sikit insyaAllah. Okey. Jadi sekadar itu dulu live kita pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan kita masing-masing. Baik, jadi saya sudahi live pada pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.